Hai, Assalamualaikum. Jumpa saya lagi, Mariam Syukur, editor majalah Impiana dalam Sembang Deko Pagi Anda. Okey, pagi ni saya bawa seorang wanita yang cukup jelita. Okey, siapa lagi kalau bukan Elly. Okey, hai Elly. Apa khabar? Hai Mariam, khabar Ah, baik. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Elly ni sebenarnya, kenapa saya jemput beliau pagi ni dengan saya sebab saya menarik dan tertarik. Bukan dengan dia sahaja saya tertarik tapi dengan apa yang dia lakukan. Okey, saya tertarik sebab Elly ni membuat perniagaan deko di atas talian. Okey, barang deko apa yang dia jual dekat atas talian, kita kena tanya dia. Cuba nampak dah kat tepi dia tu ada macam bulu-bulu je tu. Saya rasa anda kat luar sana pun dah tahu sebab tajuk kita hari ini adalah adab pasang kapet mengikut ruang. Semestinya lah wanita jelita ini menjual kapet. Tapi selalunya kan Elly, I ni terkenal Okay. kalau I tahu orang yang jual kapet ni selalu orang kata mesti Bangla. Bukan Bangla, diorang Mesti suka kata apa? Pakistan. Pakistan. Mesti Pakistan. Yang jual kapet. Saya pula tersasut. Betul. Okey, tapi kali ini bukan Pakistan yang jual. Okey. Made in Malaysia. Made in Malaysia. Okey, saya tertariklah Elly sebenarnya dalam banyak-banyak barang deko yang kita ada, kan? Sebelum kita nak kupas cerita kenapa Elly pilih kapet untuk jual atas talian dan macam mana kita nak pilih kapet yang sesuai untuk rumah kita. Apa kata kalau Elly kenalkan diri Elly kepada followers Impiana dekat luar sana? Okay, hai. Okay, nama penuh I, Rosliwati binti Rosli. Tapi since daripada kecil, family panggil Elly. So, okay, umur, perlu ke cakap umur? Okay, umur dah tua dah, tak tua tak muda, 34 tahun. So, I start jual kapet ni baru tahun lepas during PKP actually. This is business PKP business lah orang cakap. Bisnes PKP. Nampak tu orang kata bila PKP tak tahu nak buat apa, dah putus asa. Betul. Tapi Elly tak putus asa. Ini Betul, yang best. Alhamdulillah. Okey, Elly, dah berapa lama sebenarnya Elly berkecimpung dalam perniagaan online menjual kapet ni sebenarnya? Okay, actually I start buka online kapet ni November tahun lepas. So that time kita macam baru lepas PKP macam tu, baru slowly nak buka balik. Tapi that time pun still continue kita punya PKP lama. Then masa tu I start buat lah. Sebab reason kenapa I nak start buat kapet tu actually before kita PKP tu I ada beli kapet. So I pun beli kapet online. So I cakap okay, this business kapet pun good juga sebabnya dia like macam kalau orang beli rumah baru pun dia mesti nak beli kapet. Kalau orang buat renovation pun tukar konsep. Sekarang kan konsep macam-macam konsep ada, base coating lah, Scandinavian lah, apa-apa lah kan. So pun elemen kapet tu orang mesti nak juga, orang kena tukar. Kalau tak, mesti konsep ni tak kena kalau kapet tak tukar. Takkan konsep moden tapi kapet klasik yang tak kena color merah biru apa semua tu mesti orang nak tukar juga. So demand tu dia akan sentiasa ada macam tu. So that's why I macam start. Sebab kalau kita kita tahu, betul tak, orang yang peminat kapet ni, orang yang beli kapet ni, diorang simpan kapet ni sebenarnya dia macam investment. Betul. Kan kalau betul, kalau kena gayanya, anda boleh jadikan kapet anda sebagai investment sebenarnya. Ramai yang sebenarnya kat luar sana tu tak tahu. Yang dia tahu beli kapet aja kan. Mungkin Puan Elly boleh cerita sikit. Beli kapet ni sebenarnya boleh buat investment. Okay. I pun tak lama dengan kapet, masih baru lagi. I still belajar lagi. Tapi yang I tahu kapet yang ada second value ni kebanyakannya adalah
carpet yang handmade. It's like Betul. macam from Iran, Tabriz, Naim, design macam tu, and wool. So like macam dekat belakang ni yang bulu-bulu ni adalah wool untuk kita customize carpet wool. So it's like macam Persian pun ada second value dia. Tapi kalau macam carpet modern, I rasa macam jarang lah kalau orang buat investment. I rasa macam carpet tu kategori yang lain. Dia duduk dalam keluarga yang lain. So kalau yang ada second investment, betul, yang tu ikut suka. Yang tu untuk second value tu adalah carpet yang memang kualiti yang terbaik lah, kualiti, dan of course harga pun macam harga pun macam mahal lah. Sebab dia carpet ni dia terbahagi kepada dua. Satu yang mungkin ada second value, ada kita boleh buat investment, boleh jual balik kan. Ada yang orang kata memang pakai sampai habis. Lepas tu yang lain pun boleh. Dia dah ada tanya selera yang mana satu anda. Betul. Jadi ni nak dekat-dekat kita ni dah berpuasa masuk ke 5 hari dah. Betul tak? Hari yang kelima dah. Okey, jadi orang kata bahang aura nak raya kat raya. Mungkin membuat-buat. Tapi macam mana pun dekat luar sana tolonglah jaga SOP. Kalau tak nanti nak raya rumah jiran sebelah pun tak boleh. Sekarang ni dah pasti rentas negeri tak boleh. Kan? Nanti nak raya sebelah pun tak boleh. Dah tak boleh nak tengok kapet baru anda. Kan? So Elia, I nak tanya dekat Eli, kalau saya dan followers Impiana nak cari kapet, nak beli secara online, nak pergi dekat mana? Apa nama IG you? Dekat mana, Facebook ke? Di mana yang you aktif meniaga kapet ni? Okay. Kalau followers nak cari kapet dengan I, boleh cari dekat, the only one is through IG lah sebenarnya. I tak create IG utama Modern Carpet. Kalau anda boleh tengok sekarang yang tengah pegang telefon, tengah tengok live kita pagi ni, boleh pergi kat utama_modern carpet. Yes, betul. Okey, dekat sini kalau saya pun tengah scroll ni sebab saya tengah mencuci mata saya pagi ni nak tengok kapet-kapet yang cantik sangat ni. Kan? Saya tahu, saya pasti mesti Puan Eli, tu saya ada dengar suara baby kat belakang. Inilah baru betul kita live. Nampak? Betul. Ini baru betul kita ada dekat rumah. Betul. Nak pergi keluar, nak pergi beli kapet. Macam mana nak bawa anak lagi, nak pilih lagi, nak pilih tu dengan penuh cita rasa tau, nak duduk dengan penuh ketenangan tau. Betul. Kita ni mak-mak ni dekat luar sana boleh berperang sabil dengan suami sebenarnya kalau nak cari kapet ni. Kan? Betul. Jadi inilah yang bagusnya tentang Eli ni sebab online. Dia dah bawa satu apa orang kata perniagaan jual kapet ni dekat dalam online. So anda yang mak-mak saya yang macam Eli kan, tengok scroll je. Ni saya tengah duduk nak scroll. Seronok. Betul. Dekat sini kan, ya Allah, nampak eksklusif sangat kapet-kapet yang ada dekat sini. Boleh dikatakan pattern-pattern dia, corak-corak dia semuanya berkonsepkan moden. Orang kata tengah in sekarang ni lah, tengah trendy. Okey, saya nak tahu juga bila topik kita pagi ni kan, kita sentuh tentang adab pasang kapet mengikut. Okey, selalu ruang pertama yang ada dekat rumah kita bila kita masuk adalah ruang tamu. Okey, sebelum kita pergi kat ruang tamu, tak daripada orang kata main entrance pintu rumah masuk. Tak kisahlah sebenarnya rumah anda tu rumah banglo ke, rumah teres ke, kondominium ke, mesti buka pintu mesti ada laluan nak masuk kan? Takkan tak ada, takkan terus masuk dulu atas sofa kan? Betul. Jadi, apa kata kalau Puan Eli kongsikan sikit tips macam mana nak cari kapet yang untuk walaupun entrance tu kecil, entrance tu besar, macam size kapet jenis macam mana yang sesuai? Okay, actually kapet ni benda kalau nak cakap, sebab I ada bekerjasama dengan few IDs juga, and then I pun ada belajar daripada diorang. Okay, some like interior ni
ada konsep yang tersendiri. It's like macam color tone semua tu adalah subjektif. Ada orang suka like macam bright tone, so dia akan pergi pilih bright. Sometimes orang cakap kalau dah soft tu carpet pun kena bright. Sometimes sebab I selalu juga tengok dekat sebab dekat IGI the line tengah tu I buat untuk ideas. So that's why I cakap selling carpet with ideas. I akan tengok IG daripada UK, interior daripada UK, luar negara dia buat macam mana. So benda tu automatik akan jadi benda untuk I belajar juga. So kita survey. Bila kita tengok banyak also, kita akan cakap, kita akan rasa okay, betul lah. Sometimes sofa soft pun, carpet soft pun boleh masuk. So sometimes sofa colour yang soft juga, tapi carpet yang bright colour, yang naikkan colour tu pun boleh masuk juga. So actually benda tu adalah subjektif. Kita macam, kalau bagi I tak ada spesifik tips yang untuk buat outstanding. Sometimes because memainkan peranan juga. Sofa kita, sometimes curtain apa semua, cat dalam rumah, dekor warna macam mana. So dia akan memainkan peranan masing-masing. Kalau kapet saja cantik tapi curtain tak kena pun tak kena juga. So like macam tu. Dia soft, itu kapet ni adalah sebahagian daripada soft finishing. Kemasan lembut. Dia pelengkap. Pelengkap dekat dalam rumah. Kalau tak ada kapet ni sebenarnya, kalau anda nak cuba boleh. Kalau anda memang kat rumah tak ada kapet pun, anda boleh rasa nikmatinya, pergi keluar ataupun tak payah keluar, cari Ellie, beli kapet dengan Ellie, lepas tu pasang, lepas tu anda akan rasa ada rasa kelainan. Kalau rumah yang tak ada kapet, dia akan rasa togel. Sebenarnya. Okay. Betul. Sebab kapet ni mungkin orang rasa macam okey. Kapet ni sebenarnya ada yang akan berkata dekat bawah ni, mungkin akan bertanya soalan tentang kalau ada alahan. Ada anak-anak alahan lah. Mungkin ada kucing, ada bulu, tak nak collect dust. Semua benda ni akan terungkap bila kita nak pasang kapet kat rumah. Takkan nak pakai pita minyak. Betul tak? Betul. Tapi bila kita pergi rumah orang, kita tengok cantiknya rumah dia. Macam lobby hotel. Macam rasa macam cozy je. Kenapa rumah kita tak macam tu? Jadi kalau nak macam tu, kita kena tahu. Satu perkara, betul tak Ellie? Kapet ni dia ada banyak range. Okay. Saya tak tahu yang Ellie ada dekat sebelah Ellie tu. Mungkin Ellie boleh terang dekat saya. Ada berapa sebenarnya rangkaian dalam kapet ni? Kapet yang bulu ke? Ada yang kata shaggy, ada yang kata yang ni kapet macam-macam. Mungkin Ellie boleh terangkan? Okay. Dalam my IG biasanya yang I jual dekat customer. Kalau customer followers boleh through my IG boleh tengok like macam Clio, Vogue, Beauty, Touch Me, and ada yang modern contemporary which is from Iran. Okay, so sebab I terlalu I banyak koleksi sebenarnya, collection. So benda tu pun laju keluar. Okay, yang ada adalah yang I boleh, yang selalu orang carilah. Which is Vogue. Vogue tu I tak ada dengan I sebab dah stock pun dah makin kurang sebab raya ni memang laju. And then yang dengan Iran, dengan yang ada dengan I ni, okay, dia yang Iran ni dia sesuai untuk orang yang anak family, ada alahan, ada kucing, sebab dia punya thickness ni adalah 8 mm. 8 mm ni kalau you biasa, orang yang biasa suka Persian carpet, dia pun tebal seakan-akan macam tu. So carpet ni kalau kita ada alahan, actually kita kena cari yang nipis, yang affordable, yang boleh senang nak vacuum. Bila kita vacuum tu bulu dia tak tertangga, slide macam tu. So dia senang kata dia high pie quality. Ada carpet ni quality dia ada medium, ada low, medium and high pie macam tu. Bila high pie ni dia punya benang tu dia rapat. So bila dia rapat dan ketebalan dia tu tak tebal sangat, tak nipis sangat,
So habuk pun susah nak masuk. So bila kita vacuum tu dia easy untuk maintenance lah. Orang yang alahan pun sesuai. Kalau ada alahan, you jangan pergi untuk macam pilih yang shaggy. Orang kalau sometimes orang suka shaggy. Bila kita pijatkan shaggy kan macam bestnya macam lembut sangat kan. Tapi dia tak sesuai if kita ada family anak yang ada alahan ke, ataupun sometimes kita ada anak kecil ke yang merangkak-rangkak ke, sometimes makanan yang lama-lama terjatuh pun boleh masuk dalam tu. So kita kena depends on space kita. Kalau nak guna kita maybe boleh letak dekat bilik tidur macam tu. Benda yang tak heavy, yang tempat yang tak heavy traffic macam tu. Benda yang kita tak selalu pijak lah. Kalau living tu kita kena sesuaikan dengan space kita, dengan family kita macam mana. Orang kata tadi macam kalau carpet shaggy tu taklah sesuai sangat sebenarnya kalau kita nak pergi letak dekat entrance tadi yang saya tanya tadi kan. Betul. Sebab kaki kotor-kotor memanglah sedap. Dah masuk memanglah sedap. Memang sedap lah pijat. Lepas tu cuba pergi angkat ketuk tengok berapa banyak pasir keluar. Kan betul-betul. Saya setuju tu Bu Elly. Okey, mungkin Elly boleh terangkan tadi kalau dekat ruang tamu, okey, bila orang nak pasang kapet, sebenarnya ramai tahu Elly dekat luar sana yang tak tahu nak letak susun atau kapet dengan set perabot yang mereka ada. Diorang selalu terlupa. Bukan terlupa sebenarnya, mungkin tak ambil tahu. Okey, kita tanya dekat Elly, mungkin Elly boleh ajar followers Impian hari ni sebab nanti diorang ni tengah bersemangat nak raya, saya tahu. Semangat nak kemas rumah ni. Jadi macam mana sebenarnya nak letak kapet nampak cantik macam hall dekat belakang saya ni. Yang berlantarkan macam ni. Macam mana bila kadang-kadang bila kita letak kapet dekat dekat rumah kita sendiri, tiba-tiba nampak kenapalah nampak bangku duduk kotang kanting dekat tengah-tengah tu. Kan? Macam mana kita nak nampak solid dan cantik kapet yang sesuai untuk ruang tamu. Macam mana tu Elly? Okay, kalau kapet, like, contohnya macam main living, kita jangan cari yang kecil sangat, jangan yang terlalu besar. It's like kalau contoh rumah orang, rumah kondominium ke, apartment ke, kalau dalam 1000 square feet tu, maximum size yang kita boleh pergi adalah 7x10 kapet size. Kalau terlalu besar nanti dia nampak macam sampai sofa pun masuk terlebih-lebih macam tu. Sebab sofa ni bila kita letak under bawah kapet, bawah sofa, dia separuh je masuk, letak sofa tu separuh je sentuh. Actually ni contoh, ni sofa punya sofa, and then kapet tu kita letak kat tengah-tengah, tengah-tengah sofa macam tu. So barulah dia nampak nice. Tapi kalau like macam rumah-rumah customer atau follower yang like, macam kayangan ke, macam huge, macam hall macam tu, so carilah yang the biggest size, and then you boleh letak sofa tu dekat, masukkan penuh ke, sebab dia memang sesuai dengan space dia lah yang besar. Tapi kalau kondominium, kita kena tengok spesifik. Kalau yang 1500 square feet, kita boleh pergi saiz 8x12 ataupun 8x11 square feet. Okay. Kalau yang besar lebih daripada tu, kalau 2000 square feet ke per square feet ke, 10x13, which is the biggest size tu, sesuai sangat macam tu. Nampak tu, banyak tu tips pagi ni apa yang Elly kongsikan. Sampai dia bagi saiz rumah macam ni sesuai untuk kapet yang berukuran berapa. Nampak tak, dah dapat ilmu dah pagi. Ilmu yes. Ni lah yang penting. Sometimes kalau dengan customer, kalau dia customer pun macam tak berapa pasti, so I akan minta, ada tak gambar, boleh tak share gambar living room, so I nak tengok, so baru I boleh advise jugalah untuk the best size macam tu. Menarik. Maknanya kalau beli kapet dengan Elly, jangan ingat Elly bagi dan hantar je kat anda ya. Maknanya Elly akan advise anda sebelum anda memilih kapet yang ikut rasa anda tu. So sekarang daripada ikut rasa nak pasang kapet. Kapet ni cantik, nampak kapet ni besar, nampak kapet ni gebu, semua nak bubuh.
Kan. Okey, sebenarnya dekat ruang tamu macam tadilah jenis kapet yang Eli tunjukkan tadi, memang mungkin sesuai untuk ruang tamu yang ada dekat rumah kita kan. Tapi kalau kita beralih arah kepada ruang makan pula. Ruang Okay. makan pula jenis kapet yang macam mana yang sebenarnya susah? Yang sesuai. Sebab ada satu lagi soalan dia adalah saya nak tahu kapet jenis segi empat yang biasa kita tengok tu ataupun kapet jenis bulat. Macam apa pandangan Eli? Okay, kalau bagi I, pandangan I sebab benda ni subjektif tapi I cakap yang pemerhatian I punya lah. So, kalau biasa round carpet tu dia sesuai untuk yang meja like macam square yang betul-betul segi empat tepat. Kalau yang segi empat tu kena square lah. Dia macam tu, kena carpet yang standard yang square tu. Kalau segi empat tepat ataupun meja tu bulat, the best is round carpet lah. Dia masuk kat situ. Kalau yang standard yang macam segi empat tu kena square sebab kalau bulat tu dia macam pelik sikit dia akan jadi. Betul, sebab meja nampak segi, kapet bulat-bulat kan. Tapi macam kapet bulat ni sebenarnya, okey, ini pandangan saya sebagai seorang editor majalah Impact lah. Saya lebih suka kalau kita gayakan kapet kita ni dekat main entrance. Betul tak? Main entrance betul. Main entrance pun betul, and dining pun kadang-kadang sekarang pun orang dining pun orang memang akan fokus dekat dining. So macam tu. Sebab sometimes rumah sekarang pun lalu dekat dining dulu baru pergi dekat living. So macam tu. So betul. Okey. Eli dah banyak sangat jual kapet dekat orang kata dekat luar kan dengan orang kata ada ramai klien. Apa yang pernah Eli hadapi, masalah yang Eli hadapi dalam nak selesaikan masalah diorang nak beli kapet yang mungkin anda dekat luar sana pun mempunyai masalah yang sama. Jom kita dengar apa Eli nak cerita ni. Okay, I pernah alami lah. Sometimes bila kita jual and kita post dekat IG, sometimes orang tengok dekat gambar tu macam rasa masuk, tapi bila sampai dekat rumah rasa macam tak masuk. So kadang bila kita post tu cahaya tak cukup ke apa kan. Betul. So apa yang I buat, I just edit gambar tu, cerahkan sikit je supaya gambar tu tak lari. So macam tu. Tapi kalau lari juga, I pernah ada seorang customer dekat Ampang, kita pergi hantar, and dia cakap, Eli tak macam tak masuk lah dengan sofa dia, boleh tak tukar? Saya cakap, I boleh tukar. Tapi dengan syarat dengan price yang sama ataupun willing untuk tambah duit, ataupun kapet yang dia ambil tu adalah daripada supplier yang sama. Macam tu. So I boleh offer pergi pick up balik and then pergi tukar balik yang dia nak lah. Dan alhamdulillah sebab alhamdulillah customer puas hati. And then sebab I punya service, walaupun kita jual online, I sendiri, maksudnya kami sendiri yang pergi hantar dekat rumah customer. Kita tak guna runner ke macam tu, sebab kita nak engage dengan kita punya customer, kita nak build trust macam tu. Betul. So senanglah untuk berbincang, untuk tukar ke apa. InsyaAllah kita try give the best service lah. Betul. Orang kata jangka masa panjang. Hari ni mungkin mak dia beli, besok anak dia pula. Betul. Generasi ke generasi. Nampak tak? Dia sebenarnya penayangan kapet ni, kalau cerita pasal kapet ni, memang takkan habis sampai subuh besok sebab saya pun suka kapet sebenarnya. Betul tak? Kalau Eli tak suka kapet, dia tak jual kapet. Saya tahu dia memang suka kapet sebenarnya. Okey. Dia kan saya nak tahu juga, okey, tadi bila Eli kata, okey, bila sesuai tak sebenarnya kapet ni kalau kita letakkan dekat dapur sebenarnya? Okey, dapur actually dia kena pilih jenis-jenis kapet yang sesuai lah. Kalau dapur tu boleh juga, tapi dia kena jangan yang terlalu lembut dan
nak keras sangat pun takut nanti tak selesa nak masak ke apa ke. Ada juga orang letak, tapi depends kepada jenis-jenis kapet. Jangan yang terlalu soft. Dia kena ada jenis-jenis kapet yang sesuai lah. Tapi biasanya biasanya dekat kitchen pun ada orang letak runner kapet. Macam tu. Runner carpet. Dia sebenarnya dekat kitchen tu sesuai dengan runner carpet lah kan. Janganlah pergi letak carpet segi empat yang besar gedabak tu kat dapur kan. Itu dah jadi cerita lain. Yang kecil-kecil je lah, yang simple. Yang kecil-kecil. Orang kata itulah yang adabnya. Adab hari ni yang Elly nak ajar kepada anda. Adab nak pasang kapet. Jangan orang kata main hentam aja. Kan memanglah sedap sebab lagi satu kapet ni betul tak bila dia banyak sangat collect dia sebenarnya memang kita pun tak menafikan dia memang cepat collect dust cepat ada habuk tu senang melekat pada kapet ni kan. Jadi orang kata daripada segi penjagaan, okey, apa tips yang Elly mungkin boleh kongsikan kat followers Simpian dekat luar sana yang nak buat cara mudah. You nak pasang kapet, you nak cantik rumah, semestinya lah you kena rajin kan. Tapi mungkin ada tip magic sikit nak jaga kapet sebab Elly memang jual kapet. So Elly memang orang kata pencinta kapet ni. Elly tahu tip and tricks je. Mungkin boleh share dengan followers Simpian kat luar sana. Okay, cara nak jaga kapet ni actually kita kena sesuaikan dengan space kita lah. Like tadi macam kitchen, kena kapet yang jangan terlalu lembut, jangan terlalu keras. So and then if kalau yang eloknya kena vacuum hari-hari lah. Tak dinafikan lah kalau kita tak nak kan. Kebersihan tu penting juga, kena vacuum. Lepas tu kalau ada kari, makanan tu tumpah ke, actually kapet mana-mana pun, even Persian pun, senang je nak jaga. Kita, okay, like contoh, kalau kapet Mariam jatuh kari, okay, Mariam boleh ambil dengan sudu, kari tu, ambil sudu dulu dengan sudu. Lepas tu, Mariam ambil kain, kain yang boleh lap lah. Ambil shampoo rambut. Okay. Air, lepas tu celup dengan kain tadi, lepas tu gonyong-gonyongkan sikit-sikit je. Dia akan hilang. Oh, simple. Semudah-mudahnya macam tu saja. Ya, betul. Kalau tak jadi cuba. Okay, sebab so kita pernah try, anak kita tertumpah air sirap, kita guna shampoo ataupun ubat gigi pun boleh juga. So color yang merah tu memang hilang. Betul. Okay, so mak dah dengar dah tu. Ambil cedok dulu. Betul. Bukan shampoo ataupun ubat gigi untuk cuci permukaan kapet tu yang dah terkena kari atau air, tak kisahlah sambal apa ke pun boleh guna. Betul. Boleh hilang. Maknanya mak-mak kat luar sana tak boleh marah anak-anak dah sebab yang ni tak perlu pakai kain magic kayangan yang tengah viral sekarang ni saya rasa. Okay, kita boleh buat sendiri benda ni. So yang tengah-tengah tengok ni FB Live ni yang semalam ada tertumpah masa buka puasa tu boleh cubalah. Boleh cuba terus. So lepas ni tak payah nak stress dah. So lepas ni kalau nak color cream ke, kalau apa-apa pun boleh. Asalkan rajin cuci, tumpah kari, lap terus, jangan simpan 2-3 hari. Macam tu lah. Jangan simpan sampai kering sampai berkarat tu. Betul. Lepas tu tanya, Elly, akak dah buat tapi kenapa tak jadi? Itu maaf lah kak, kami dua orang tak boleh nak jawab. Sebab semalam masa tumpah, akak tak buat terus. Betul. Dia dah sebati dah. Dia dah sebati dah dengan bulu-bulu kambing. Mungkin bulu betul. Kambing kan yang dah sebati dengan kari anda. Jadi Elly, adab untuk pasang kapet, orang kata teknik, cara yang betul, orang kata bukan mudah sebenarnya kita nak menghias rumah ni. Betul. Nak dapatkan rumah kita yang cukup-cukup cantik. Sebab kapet ni sebenarnya dia memberi satu rasa yang orang kata cozy, warm. Anda betul. Rasa dia bermula daripada tapak kaki anda. Di mana you berpijak, dia macam ni lah. Betul kan Elly? Kalau kita pergi rumah orang kan, jangan kata rumah orang, rumah sendiri dulu kita sendiri orang aja. Rumah sendiri tak nak tengok. Okay, cuba kita masuk kaki
kita rasa macam melekit, macam tak sedap, berpasir kan. Jadi dekat situ kita dah rasa dah yang rumah kita ni dah tak best dah. Dah out dah. Orang kata kalau tak bagi makan dekat situ dah dapat 3/10 dah. Kan? Sebab bila ada karpet ni yang macam ni, yang bila Ellie dekat dengan followers Impiana macam ni, memudahkan mereka dekat luar sana untuk memilih karpet yang sesuai dekat rumah anda, yang mungkin masalah tapi macam tu dah kena rajin vacuum. Betul. Tu bila dah pijak karpet yang dah dibeli dekat daripada Ellie ni, rasa macam bestnya. Macam ya Allah sedapnya kaki. Kalau tak percaya dalam IG. Kalau tak percaya kena beli. Kena mula-mula cuci mata dulu. Pagi ni cuci mata. Mungkin petang ni ataupun tengah hari sekejap lagi. Hello Ellie. Tadi pagi ni saya tengok FB Live bersama Ellie. Ellie nak dekat-dekat raya ni Ellie. Kita dah seronok ni dapat cerita pasal tadi ruang tamu, ruang makan, dekat bilik tidur pun yang mana yang sesuai kan dengan karpet kan. Nak tanyalah juga kan sebab saya pun ni ada tak promosi untuk hari raya ni kalau kita kalau followers Impiana nak beli karpet dengan Ellie? Okay, actually promosi tu sebenarnya sentiasa ada walaupun I tak ada buat promosi bulan Ramadan, promosi bulan raya sebab kita kalau dia beli dengan I, if beli banyak pieces, of course kita ada diskaun lah. Kita akan bagi diskaun juga. Kita kongsi rezeki kita dengan pelanggan kita juga. So kita tak adalah net. Tapi kalau ada yang setengah tu, like macam beli satu sekeping je ke. So Ali ada tak diskaun? So I bagilah sikit diskaun sebab harga through online ni kita dah memang set betul-betul dah kita punya profit. Kita tak markup tinggi sebab kita tahu bila kita jual online ni orang tak boleh nak rasa, orang tak boleh nak tengok depan-depan. So kita kena, apa yang kita boleh consider adalah harga. So macam tu sebab and then sebab tu kita pun tak ada operation cost macam kedai kena bayar staff, elektrik apa semua kan. So kita pun boleh bagilah the best price untuk customer-customer kita. And kalau orang yang selalu survey karpet ni, dia pergi kedai-kedai ni and then bila tengok IG, tengok karpet pun yang ada di kedai pun ada dekat my IG. So diorang akan tahu je. Diorang akan tahu harga kedai dengan harga online ni macam mana. Cuma kelemahannya adalah beli online ni, it's like macam you tak boleh nak sentuh, you tak boleh nak tengok. Tapi tak mustahil sebab bisnes karpet ni pun boleh buat online sebabnya sekarang pun orang jual barang kemas pun through online juga. Tak boleh tengok, tak boleh pegang apa semua kan. Betul. Macam tu lah. Sebab dekat sini pun macam tadi Ellie kata, Ellie menawarkan perkhidmatan yang kalau dah katalah sebab kita tengok dekat dalam gambar, kita pun tak menafikan. Sebenarnya tengok dalam gambar colour nampak mungkin dark blue, tiba-tiba sampai rupanya gelap lagi daripada dark blue tu. Kan? Betul. Tak kena set sofa kan, nanti marah pula kan. Sebenarnya macam tadi Ellie kata boleh tukar tapi adalah terms and condition dia dekat situ. Betul. Kan? Jadi yang menariknya dekat sini sebenarnya dia tak ada halangan. Mana kalau you all tengok karpet tu dah berkenan, dah sesuai dengan size, dah ukur dah betul-betul keluasan rumah tu, keluasan ruang yang nak letak karpet tu, sebenarnya dah boleh mula membeli sebenarnya. Betul tak Ellie? Betul. Betul. Orang kata macam Ellie kata tadi lah, nak beli barang emas pun kalau selama ni pergi kedai emas, duk pakai cincin, cuba, gelang tangan, kling kan. Tapi sekarang ni tengok dekat online je. So jadi karpet pun tak jadi masalah. Tak ada alasan yang nanti orang kata, I nak kena sentuh karpet tu. I nak kena baring. Tak ada dah. Nanti dah dapat karpet tu baring lah ya. Betul. Kalau macam tu tak adalah Lazada dengan Shopee. Betul. Kan. Jadi netizen kat luar sana janganlah banyak sangat duk komplain. Kan. Jadi sebenarnya apa-apa pun yang terbaik dekat sini pagi ni yang kita dapat kongsikan, yang Impiana dapat kongsikan bersama anda dengan Puan Ellie adalah macam mana cara yang terbaik untuk anda pilih karpet. Karpet ni macam-macam. Okay? Kalau kita nak kupaskan satu-satu isu tu terlalu detail tentang karpet, mungkin saya dengan
Eli tak habislah berbuat sembang deku kita. Kan? Mungkin hari ni kita bawa secara general, bercerita macam mana nak susun kapet, nak pilih kapet, warna kapet tadi, kan? Jadi mungkin akan datang Impiana akan bawa lagi Puan Eli untuk tunjuk dekat anda betul-betul kapet macam mana mungkin kita boleh buat makeover. Mungkin. Jadi boleh, insya-Allah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Okey, Puan Eli, terima kasih untuk pagi ni bersama saya, Sembang Dekor, Impiana. Kita jumpa lagi dalam minggu depan dalam waktu yang sama setiap hari Sabtu jam 11 pagi. Terima kasih Puan Eli. Sama-sama Maria. Selamat puasa. Selamat berpuasa. Bye. Bye.